Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB bertitah melahirkan harapan supaya ABDB akan terus melahirkan pemimpin-pemimpin tentera yang berjaya bukan sahaja dalam bidang kerjaya biasa, malahan juga mempunyai kepakaran dan kebijaksanaan dalam mengatur dan membentuk strategi yang diperlukan. Inilah tegas Baginda antara kewajipan utama ABDB selaku tonggak pertahanan negara. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah pada upacara Sovereign Parade bagi 29 pegawai kadet pengambilan ke-15 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB. Dalam titah, Baginda juga melahirkan rasa bangga di atas beberapa pencapaian Sekolah Pegawai Kadet. Baginda bertitah sejak ditubuhkan pada tahun 2008, Sekolah Pegawai Kadet telah berjaya menghasilkan seramai 336 pegawai tentera yang berkaliber. Ini adalah amat membanggakan dan sekarang terdapat di antara mereka yang telah menjadi jurulatih di Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, khasnya di Sekolah Pegawai Kadet sendiri. Seterusnya, beberapa orang pegawai wanita lepasan Sekolah Pegawai Kadet juga telah berjaya menerokai bidang kerjaya yang sebelum ini hanya terhad kepada pegawai lelaki sahaja. Misalnya juruterbang tentera wanita dan baru-baru ini seorang nakhoda wanita untuk kapal di Raja Brunei. Manakala di arena antarabangsa pula, sebahagian mereka juga pernah atau masih mengikuti misi United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, pasukan pemantau antarabangsa IMT di Mindanao, Republik Filipina, dan sebagai pegawai perhubungan antarabangsa di Information Fusion Center, Republik Singapura. Beta sangat berbangga dengan pencapaian ini. Dalam melahirkan barisan pemimpin tentera yang berkompeten dan berwibawa, Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menyeru supaya ditingkatkan lagi standard latihan sambil menerapkan nilai-nilai kepimpinan mengikut ajaran Islam dan falsafah Melayu Islam Beraja. Kerjasama latihan di antara Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dengan sekolah-sekolah pegawai kadet luar negara, titah Baginda juga adalah berguna. Latihan dua hala di peringkat awal dengan angkatan-angkatan tentera negara sahabat, terutama di kalangan negara-negara ASEAN, adalah mampu untuk mengukuhkan lagi platform diplomasi pertahanan. Langkah seperti ini penting dalam usaha untuk mencapai keselamatan dan kestabilan serantau dan antarabangsa. Demi kepentingan masa depan, beta berharap Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan terus melahirkan pemimpin-pemimpin tentera yang berjaya bukan sahaja dalam bidang kerjaya biasa, malahan juga mempunyai kepakaran dan kebijaksanaan dalam mengatur dan membentuk strategi yang diperlukan. Inilah antara kewajipan utama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei selaku tonggak pertahanan negara. Pada upacara Sovereign Parade kemarin, Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan tauliah kepada 18 orang pegawai kadet lelaki dan 11 wanita pengambilan ke-15 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB sebagai pegawai tentera. Baginda juga berkenan menyempurnakan pengurniaan Sword of Honour dan anugerah-anugerah kepada pegawai-pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman.
Keberangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia di Padang Kawat Akademi Pertahanan ABDB dijunjung oleh Laksamana Pertama Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Tamid, Timbalan Menteri Pertahanan, dan yang dimuliakan Pihin Datuk Pekermajaya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Muhammad Tawih bin Abdullah, Pemerintah ABDB. Sejurus keberangkatan ke bawah Dunia Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa perbarisan kawalan kehormatan statik terdiri daripada 18 pegawai kadet lelaki dan 11 pegawai kadet wanita. Perbarisan juga disertai oleh 34 pegawai kadet pengambilan ke-16 yang masih menjalani latihan. A total of 29 officer cadets, 12 land force, 6 navy and 11 air force. Open order awaiting for your inspection. Upacara Sovereign Parade merupakan satu detik sejarah yang amat bermakna dan bernilai bagi pegawai-pegawai kadet yang baharu ditauliahkan. Pencapaian mereka bukan sahaja menjadi kebanggaan dan penghormatan kepada mereka sendiri, bahkan juga satu kebanggaan besar bagi ibu bapa dan penjaga serta ahli keluarga. Pegawai-pegawai kadet telah menjalani latihan selama 52 minggu bermula 22 hari bulan Januari tahun lalu. Mereka didedahkan kepada pelbagai aspek ketenteraan dengan tujuan melengkapkan diri mereka dengan ilmu, iman dan kemahiran kepimpinan. Pelantikan sebagai pegawai yang bertauliah merupakan tanggungjawab, amanah dan kepercayaan yang perlu dipikul dengan penuh komitmen untuk menjadi pemimpin dan pengurus dalam unit-unit ABDB. Ke bawah Dunia Maha Mulia berkenan mengurniakan tauliah kepada pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-15. Dengan melafazkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacita mengurniakan tauliah sebagai pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei kepada 29 orang pegawai kadet pengambilan ke-15. Ke bawah Dunia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Pedang Kehormatan atau Sword of Honor kurnia ke bawah Dunia Maha Mulia dianugerahkan kepada pegawai kadet Dayang Raihana Samra alias Lili binti Haji Abdul Rahman yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam semua aspek.
Pegawai kadet Dayang Wan Nurul Nazirah binti Muhammad Zainal Abidin Arif dipilih sebagai penerima anugerah terbaik akademik berdasarkan kepada pencapaian tertinggi dalam akademik semasa kursus. Anugerah terbaik kemahiran ketenteraan dianugerahkan kepada pegawai kadet Awang Haji Asri bin Haji Awang Anwar di atas kemampuannya mengadaptasikan pembelajaran secara teoretikal kepada praktikal dengan cemerlang. Manakala pegawai kadet Muhammad Roshiduddin bin Haji Awang Bungsu menerima anugerah terbaik ketahanan latihan jasmani. Daulat, For His Majesty, the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, the Minister of Defence and the Supreme Commander of the Royal Brunei Armed Forces. Daulat, kembali Tuan Patik! Daulat, kembali Tuan Patik! Daulat, kembali Tuan Patik! Allahumma ya alimu ya hakim. Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Commander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB. Kekuatan iman, kebahagiaan dan kemuliaan, aman sejahtera serta sentiasa bersifat waspada sepanjang masa dan zaman untuk menjaga kedaulatan raja kami, kesucian agama, kemakmuran dan keselamatan negara, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Allahumma ja'al mamlakatahu negara Brunei Darussalam ma'muratan bitaqaddumi wassalam wal adli wassalahi wal barakati bainal anam wal rakha'i wal amni wa nasri wasaira biladil Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hormat! Tak! Dari Padang Kawat ke bawah dunia Mahamudia, dijunjung berangkat ke Ceremonial Hall Akademi Pertahanan ABDB bagi majlis santap. Di majlis ini baginda berkenan menerima pesambah yang diberi nama Sautun Nida yang melambangkan seruan perjuangan dan semangat untuk berkhidmat kepada negara dan bangsa. Ia juga merupakan simbolik kepada permulaan sebuah perjalanan yang memerlukan kesabaran, ketahanan dan pengorbanan secara menyeluruh. Juga disembahkan ke hadapan Majlis ke bawah dunia Mahamudia ialah buku perjalanan 15 yang memaparkan liku-liku perjalanan yang dilalui oleh para pegawai kadet sepanjang tempoh latihan selama 12 bulan. Besides anak halang with the naval troops, one unique feature about our perjalanan is that it consists of the biodata of 29 officer cadets, including our aspiration to contribute to the Royal Brunei Armed Forces. Ampun beribu ampun, hamba ke bawah dunia Tuan Patut menjunjung kasih. Terima kasih. Sebelum ditauliahkan menjadi pegawai tentera, setiap pegawai kadet menjalani latihan dalam ilmu ketenteraan, kepimpinan dan keagamaan agar mereka dapat memimpin secara fizikal serta membentuk sahsiah kerohanian anggota-anggota yang dipimpin. Ke bawah dunia Mahamudia juga berkenan menerima junjung ziarah daripada semua pegawai kadet yang baharu ditauliahkan dan ahli-ahli keluarga masing-masing.
Dari 29 orang pegawai kadet yang ditolehkan, 12 orang sebagai pegawai tentera darat di Raja Brunei, 11 orang pegawai tentera udara di Raja Brunei dan 6 orang pegawai tentera laut di Raja Brunei. Latihan yang mereka jalani selama setahun membolehkan para pegawai melaksanakan tanggungjawab dan peranan yang lebih besar. Dengan upacara Sovereign Parade ini, jumlah pemimpin muda tentera ABDB semakin bertambah untuk menanai amanah dan tanggungjawab sekaligus menyumbang kepada kesinambungan kepimpinan ABDB. Kebawah Dulia Maha Mulia dalam titah pada upacara Sovereign Parade ini menzahirkan ucapan tahniah kepada semua pihak yang terlibat, terutama para ibu bapa dan kaum keluarga di atas sokongan padu mereka kepada pegawai-pegawai kadet sepanjang latihan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan menandatangani lembaran kenangan. Bagi meningkatkan lagi mutu latihan dan kemahiran pegawai-pegawai kadet, Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB juga mengendalikan latihan bersama dengan Officer Cadet School New Zealand dan Urban Operation Training Package bersama Officer Cadet School Republik Singapura. Pada upacara ini, Kebawah Dulia Maha Mulia menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga Akademi Pertahanan ABDB yang telah bertungkus lumus melatih dan mendidik pegawai-pegawai kadet sehingga menamatkan latihan. Berdisiplin dan mempunyai jati diri yang tinggi, menepati masa dan berkaliber menjadi seorang pemimpin antara ciri yang diterapkan sebagai seorang pegawai tentera. Bagi para pegawai muda yang baharu ditauliahkan semasa upacara Sovereign Parade Sekolah Pegawai Kadet kemarin, latihan yang mereka jalani telah mengubah cara berfikir, bertindak dan membuat keputusan secara positif. Justru kejayaan menamatkan latihan sangat besar ertinya kepada masa depan bangsa dan bagi kesinambungan pertahanan dan keselamatan negara. Pegawai-pegawai tentera yang baharu ditauliahkan itu menyifatkan latihan intensif ketenteraan membawa kesan yang besar dan mendalam sehingga mampu merubah kepribadian masing-masing untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Ia mengubah saya menjadi seorang yang lebih disiplin. Jadinya ia banyak merubah kepada yang positif lah. Jadinya sepanjang 52 minggu itu yang saya rasa mencabarkan adalah apabila exercise second strike, di mana kami di mana latihan itu menguji minda kami dan mental kami. There's a lot of challenges, but to me it's how do you make sure that the men and women under you are still motivated even though everyone's tired. Most memorable moment for me is to overcome the commander's challenge, which was 24 kilometers. We started off from Tunku Beach and reached in OCS Tanah Jambu along the coastline. I think to me that's something I would never do if I've never entered OCS. Mengubah saya dalam berbagai aspek. Pertama, aspek daripada disiplin saya berubah, daripada cara saya bercakap, semua daripada attitude saya. Disiplin kami belajar untuk mematuhi masa dan mengikutkan undang-undang di sini.
fasa pertama OCS awal 6 bulan iaitu di DEX kedua. Di DEX kedua kami melakukan exercise selama 2 hari. Di sana pertama kali saya pernah merasa mental dan physical strain yang begitu kuat. Tapi dengan challenge satu juga dengan tunjuk arah daripada instructor, dengan kekuatan dan semangat diri sendiri, dengan teamwork juga. Menurut beberapa orang pegawai tentera, meskipun mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza, namun ia tidak menghalang mereka untuk menceburi bidang ketenteraan. But it doesn't really matter about what qualification you are in. It's about the process of learning. But here in OCS, it's a different kind of institution like any other university or any other college. Sepanjang latihan ini kami banyak perubahan lah daripada civilian ke militarized. Contohnya masa lah. Kami masanya makin menghormati masa pasal we are trained to do it quickly lah. It's actually salah satu saya punya cita-cita dari Damai Sedah. Detik yang bersejarah ini turut disaksikan sendiri oleh ibu bapa dan keluarga pegawai-pegawai tersebut. Ketabahan dan sokongan mereka menjadi sumber kekuatan dan inspirasi para pegawai berkenaan untuk meneruskan usaha mempertahankan kedaulatan negara. Okey, dorongan kami sekeluarga untuk adik saya dari segi mental, kami menyuruh dia banyak bersabar, bersembayang dan dalam mengharungi latihan dorang. Saya selalu memberitahu dia supaya membuat latihan bersungguh-sungguh, gunakan kekuatan diri untuk menjalani tanggungjawab yang telah diberi. Alhamdulillah yang mana yang diikut arahan yang mana diarahkan oleh pemerintah ke komandan-komandan diorang dan ketua-ketua jurulatih diorang. Kata-kata semangat ialah untuk meningkatkan intubasi bagi mengikut latihan dan larian. Bagi memastikan keselamatan orang ramai sentiasa terjaga semasa beriadah atau berenang di kawasan-kawasan pantai di negara ini, beberapa langkah keselamatan dilaksanakan oleh beberapa agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kita kongsikan pesanan tentang keselamatan berenang semasa arus deras. Berbagai-bagai produk tempatan dan luar negara diketengahkan semasa Pesta Pengguna ke-19 yang diadakan sehingga Ahad ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Lebih 400 petak jualan disediakan dan di antara lebih 200 pengusaha yang menjayakannya adalah dari luar negara. Bagi para pengusaha antarabangsa, Pesta Pengguna menjadi peluang terbaik untuk mempromosi dan memasarkan produk masing-masing. Penyertaan mereka ini bukan sahaja dapat menjalin kerjasama dengan para pengusaha tempatan, bahkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sangat bagus. Kami masuk tu kira dapat tarik ramai minat lah. Perlu dilakukan selalu untuk kita menyemarakkan lagi ekonomi ataupun suasana bisnes di Brunei ini, dan alhamdulillah kita berterima kasih juga kepada pihak kerajaan Brunei memberikan peluang juga dan ruang kepada kita daripada Malaysia datang untuk berdagang di sini.
Penduduk Brunei kita dapat tahu yang orang memang suka menikmati makanan daripada Malaysia. Jadi kita bawa makanan tu datang ke Brunei supaya mereka tak susah payah untuk datang ke Malaysia lah. Kerana kita lihat banyak potensi dan kita juga lihat ini peluang yang terbaik untuk perkenalkan produk kita pada rakyat di warga Brunei Darussalam supaya mereka mempunyai peluang untuk melihat sendiri produk dari dekat. Selain mengetengahkan pelbagai produk, pelbagai aktiviti juga diadakan semasa Pesta Pengguna. Antara aktiviti yang menjadi tumpuan pengunjung ialah menulis kata-kata semangat kepada beberapa buah persatuan golongan istimewa. Dengan hanya perlu menulis nota berbentuk motivasi dan perangsang, pengunjung boleh meletakkan sendiri nota yang ditulis sebagai menunjukkan keprihatinan kepada golongan insan istimewa. Consumer Fair 19 ni is more berdasarkan tema kami iaitu Azam Tahun Baru, di mana kami mau pengunjung dan kami serta sebagai organizer memperbaiki kelemahan diri dan juga melebihkan banyak aktiviti-aktiviti berkebajikan. Selain aktiviti berkebajikan, pengunjung juga berpeluang mengetahui tentang peralatan pengawasan keselamatan rumah dan bangunan. Bank Islam Brunei Berhad BIBD juga menyediakan beberapa perkhidmatan kewangan. Satu daripadanya kenapa kita ni perlu menggunakan tentang CCTV ni, satu daripadanya bukti yang kukuh. So far alhamdulillah diorang masa ni yang kata ni berjinak-jinak. BIBD juga menggunakan platform Consumer Fair ni untuk memberigakan produk dan perkhidmatan bank yang sedia ada dan seterusnya menyediakan kaki tangan yang dapat membantu para pelanggan kami untuk menerokai perkhidmatan digital bank secara demonstrasi. Kalau tahun ni bagi saya more fun lah pasal diorang bagi tempatnya and more spacious. Selalunya macam tahun-tahun lepas payah asal-asal orang jalan, and then lagi tahun ni diorang bagi tempat satu banyak sikit, so banyak orang dapat macam payah nunggulah shuttle busnya berjam-jam nunggu di bawah. Consumer Fair tahun ini nampak lebih teratur dan meriah juga, dan pada masa yang sama barang-barang di sini dijual dengan harga yang berpatutan jual lah. Pelatih-pelatih program khidmat bakti negara PKBN bagi pengambilan ke-6 kemarin menjalankan aktiviti kemasyarakatan di 4 buah tempat berasingan di daerah Tutong. Salah satu tempat kerja-kerja kemasyarakatan itu dijalankan ialah Pusat Bahagia Tutong. Seramai 41 orang pelatih Pelatun 2 mengadakan kerja kemasyarakatan di pusat berkenaan. Kerja amal itu termasuk membersihkan kawasan persekitaran pusat berkenaan. Aktiviti kemasyarakatan tersebut diadakan bagi menimbulkan kesedaran kepada diri pelatih mengenai pentingnya sifat tolong-menolong dalam kalangan masyarakat sekeliling, di samping menjadikan mereka golongan belia yang memiliki sifat pemedulian dan prihatin terhadap kepentingan masyarakat. Kami kena bawa ke program kemasyarakatan ini macam lebih meningkatkan lagi sifat kami yang bekerjasama untuk membantu orang atau menimbulkan sifat keprihatinan kami juga, membantu sama memberikan kesedaran juga lah arah kami untuk membantu orang yang memerlukan itu. Soal ni masanya saya mendisiplinkan diri supaya macam saya dapat memberi hikmat lagi pada negara juga, sama juga dengan bakti pada keluarga dan bangsa ni. Auda, dengan itu sekian berita. Ikuti Buletin Sukan pagi ini bersama Umi Masitas Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.